Allahu Akbar kabira. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Muhammad Saiful? Tag nama kawan-kawan kita. Sudah lama kita tak jumpa di sini. Hampir lebih kurang seminggu juga. Hingga hari ini kita mulakan balik insya-Allah bacaan kitab Khutubat Hind oleh Syekhuna Syekh Zulfikar Ahmad Naqsyabandi Damat Barakatumul Aliyah. InsyaAllah kita akan baca kitab ni sampai habis. Sekiranya Al-Fakir tidak ada aral yang melintang, insyaAllah kita akan teruskan. Terlebih dahulu cuba komen Saiful, macam mana suara? Suara saya jelas ke tak jelas? Okey ke tak okey? Kalau suara okey, kita boleh teruskan pengajian kita. Dan minta share supaya kawan-kawan kita sedar yang kelas pengajian, perkongsian live kita telah pun bermula. Suara macam mana Saiful? Cuba komen. Siapa yang dah masuk, cuba komen suara okey tak okey, jelas tak jelas. Kita akan mula sebentar saja lagi. Masa hanya ada 40 minit saja lagi. Solat Isyak hari ini pukul 8.45. Yang lain dah masuk, macam mana suara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadilladzina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassanna al-Qur'ana liz-zikr fahal min muddakir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Mari bulat dia tu, yang bulat tu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Tajuk kita malam ini adalah cuba kita fahami Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai kitab hidayat, kitab memberi petunjuk. Dan Allah Taala mengutuskan Al-Quran litukhrijan nas minaz zulumat ila nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi Quran ini merupakan Quranul Majid dan Quranul Furqan ini, Furqanul Hamid ini adalah bertugas untuk mengeluarkan insan, mengeluarkan insan daripada kegelapan kepada cahaya. Inilah kitab yang mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada nur. Mengeluarkan manusia daripada kesesatan dan menunjuk jalan yang jalan hidayah, jalan sebenar. Inilah kitabnya. Kitab yang mengeluarkan manusia daripada lembah kehinaan sehingga menyampaikan manusia sehingga ke bintang suraya. Dan inilah kitab yang menyelamatkan manusia daripada lembah kesesatan
dan kitab yang menghubungkan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab hidayat. Dan keindahan kitab ini adalah untuk memahami, untuk kita faham Al-Quran ini, Allah Ta'ala jadikan dia mudah. Banyak kitab-kitab yang kita perhati, susah nak kita faham. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikr fahal min muddakir." Sungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk kamu mengingatinya. Fahal min muddakir, adakah di kalangan kamu yang ingin mengingatinya? Ataupun kami mudahkan Al-Quran ini untuk kamu mengambil iktibar daripadanya. Ada tak orang yang ingin mengambil iktibar daripada Al-Quran ini? Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan menjadi background Al-Quran. Kita lihat dalam kehidupan hari ini, jika seorang doktor, kalau mereka berdialog, bercakap sesama mereka, maka kita boleh agak hubungan orang ini adalah kaitannya dengan medical, perubatan. Sekiranya ahli sains ataupun engineer mereka bercakap sesama mereka, maka kita boleh agak bahawa orang ini mempunyai background engineer. Demikianlah Quranul Majid ini merupakan kitab hidayat. Ini bukannya kitab sains. Al-Quran ini bukan kitab sains. Akan tetapi di dalam Al-Quran ini banyak tempat juga kita akan menemui isyarat sains dan teknologi di dalamnya. Sesetengah orang mereka tersilap sangka bahawa Al-Quran ni setiap ayat ada subut, ada bukti sains. Dan mereka kalau sibuk cari dalam sebalik setiap ayat itu apakah faedah sainsnya. Syekh kata yang demikian ini adalah ghalat, salah, khata'. Bukan macam ni. Quran ini bukannya diutuskan untuk mensubutkan sains. Walaupun tidak dinafikan, banyak tempat kita akan jumpa yang mana di dalamnya menunjukkan isyarat sains. Yang demikian itu, isyarat sains yang kita jumpa itu adalah menunjukkan sadaqat, adalah merupakan dalil tentang kebenaran Al-Quran. Jadi malam ini kita akan kupas apakah isyarat-isyarat sains yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertama, ada beberapa contoh yang kecil-kecil yang mana setiap orang boleh faham, budak kecil pun boleh faham. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Sesungguhnya kami menjadikan daripada air itu setiap benda yang hidup. Kami mencipta setiap benda hidup daripada air. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita faham di sini di mana ada life, kehidupan, maka life itu adalah disebabkan adanya air. Sebab itulah dalam tubuh manusia ni kita dengar istilah dehydration, kekurangan air. Jadi kalau satu orang itu dehydration, kekurangan air dalam badan dia, maka lama-kelamaan dia boleh jadi asbab mati. Tanaman kita, plant, tanaman kita tengok, kalaulah tanaman kita dehydration, kekurangan air, maka tanaman kita akan jadi kering, gersang, lama-lama juga akan mati. Jadi air ini merupakan satu perkara yang lazim terhadap kehidupan kita. Tanpa air tidak boleh digambarkan sebarang kehidupan. Tidak seperti kewujudan udara, angin dan udara, dia tidak begitu lazim seperti mana lazimnya air kepada kehidupan. Kita lihat bakteria, contohnya bakteria ni tak perlu kepada angin, tak perlu kepada udara pun. Bahawasanya bakteria ni tanpa udara pun boleh hidup. Malah tanpa udara bakteria ini boleh berkembang nasab dan keturunannya. Akan tapi tidak ada sesuatu pun yang boleh hidup tanpa air. Jadi perkara ni telah diberitahu kepada kita 1400 tahun lamanya.
Yang mana ketika itu 1400 tahun dulu tidak ada asas sains pun. Tidak ada orang yang mana belajar sains pun pada waktu itu. Tidak ada orang yang belajar sains dalam mana-mana college, universiti ataupun madrasah pun pada waktu itu. Ya. Jadi tidak mudah untuk mengatakan di dunia ini setiap sesuatu itu boleh hidup dengan air. Jadi bila datangnya sains dan teknologi hari ini, barulah kita sedar, barulah kita boleh research dan kita boleh buktikan bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan 1400 tahun dulu nampak kebenarannya hari ini bila mana sains dan teknologi itu berkembang sehinggalah zaman kita hari ini. Jadi para ahli sains mereka telah membenarkan perkara ini. Hari ini most modern scientific world, di dunia yang moden dari segi saintifiknya hari ini telah dapat mengakui perkara ini. Oleh demikian pada zaman dahulu, dulu ada orang bincang tentang akan dihantar satu mission di planet Marikh. Nak mengetahui adakah di Marikh sana ada life, kehidupan ataupun tidak. Maka para ahli-ahli sains mereka duduk sesama mereka, lalu mereka telah buat satu kriteria dan mereka telah membuat satu litmus test, satu ujian. Maka mereka telah buat satu conclusion bahawa di sana untuk mereka nak test bahawa di Marikh ini ada life, ada kehidupan ataupun tidak. Jadi bila mereka duduk bersidang, mereka buat conclusion bahawa pertama sekali kita kena pastikan di Marikh sana ada air ataupun tidak. Cari air dulu. Kalau di sana ada air, makna ada molekul di sana, maka di sana sudah tentunya ada life, kehidupan di sana. Dan kalau kita tak jumpai di Marikh sebarang air, tidak ada molekul di sana, maka di sana juga there is no life there. Tidak ada sebarang kehidupan di sana. Maka selepas para ahli sains mereka research perkara ini, mereka telah sampai kepada satu natijah bahawa Al-Quran telah pun bagi tahu perkara ini 1400 tahun dahulu. Itu isyarat pertama berkenaan dengan sains dalam Al-Quran. Isyarat yang kedua, malam kita nak baca sikit je. Isyarat kedua, isyarat ketiga sampai isyarat keempat insya-Allah. Isyarat yang keempat. Isyarat yang kedua, kita boleh jumpa dalam Al-Quran berkenaan dengan sains. Satu orang yang mana citizen daripada France, orang Perancis, dia merupakan seorang sailor. Yakni bekerja di laut, seorang expert tentang laut, sailorman. Dan beliau telah menghabiskan 25 tahun berada dalam laut, bersafar, membuat perjalanan di laut. Jadi kerja beliau adalah sebagai seorang Navy, tentera laut. Maka satu ketika bila sampai masanya, beliau telah retired, telah pencen, habis berhenti dah. Jadi bila beliau telah retired, beliau telah ucap kalimah masuk Islam. Jadi ada orang bertanya, bagaimana cerita kamu masuk Islam ni? Maka dia jawab, aku sebenarnya seorang retired, seorang yang telah pencen. Dan aku melalui kehidupan pencen begitu susah sekali. Tinggal lagi aku ada satu orang kawan yang mana orang Arab. Kadang-kadang kami berchatting dalam internet, saling berhubung. Kami chatting dalam internet. Satu kali saya tanya dia, aku melalui kehidupan retirement, kehidupan pencen, dan aku telah pun hampir tua dan susah aku melalui kehidupan ini waktu pencen, dia kata. Dan satu kali orang Arab tadi telah mengajar aku Al-Quran dan telah memberi translation Al-Quran dalam English. Maka dia telah hantar satu translation Al-Quran dalam English, hantar kepada aku. Maka aku mula baca
Al-Quran tadi, baca demi baca, kaji demi kaji, sehinggalah aku jumpa satu tempat yang mana menyebut tentang lautan. Satu tempat di dalam Al-Quran yang mana menyebut tentang lautan. Jadi disebabkan lautan itu merupakan separuh kehidupan aku, experience dan pengalaman aku banyak dihabiskan dalam lautan, maka aku mudah faham. Aku telah menghabiskan 25 tahun di dalam lautan, maka aku telah melihat kaifiat, aku telah tahu lenggok perjalanan air ataupun ombak dan lautan tersebut, aku sangat faham. Maka bila aku sampai kepada ayat Al-Quran tersebut, aku pun renung dan fikir, sehinggalah dikatakan, disebut sekiranya satu orang itu tidak pernah bersafar di dalam lautan, sudah tentu orang itu tidak mudah faham perkara ini. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu tempat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak menggambarkan tentang zulumat, kegelapan hati seorang yang kafir. Allah Ta'ala gambarkan kehidupan zulumat itu. Allah Ta'ala sebut, fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Kehidupan zulumat dalam hati orang yang kafir itu seperti mana satu orang yang duduk di dalam lautan, hanyut dalam lautan, kemudian datang lujjiyyin yaghshahu mawjun. Kemudian dia diliputi oleh ombak, dan di atasnya ombak, min fawqihi sahab, dan kemudian di atas ombak itu ada awan yang hitam. Jadi bila satu orang itu kafir, Allah Ta'ala gambarkan bahawa orang itu adalah seperti mana yang mana hanyut dalam lautan, kemudian dia berada dalam ombak, di atasnya ombak dan di atasnya awan yang hitam, begitu gelap sekali sehingga tangan dia sendiri pun tak nampak. Itulah gambaran kegelapan orang kafir. Jadi dia kata kehidupan dalam laut ni akan datang satu waktu yang mana ketika mana air laut dia silent, diam je. Dan kadang-kadang datang satu ketika yang mana akan datang ombak yang besar, datang taufan yang mana disebut sebagai high tide. Time high tide. Jadi dia kata aku telah experience perkara ini bila mana waktu high tide, ketika mana waktu ombak besar, dan ketika itu kalaulah dilihat di langit ada awan yang hitam, maka di laut waktu itu akan jadi apa dia kata? Akan jadi visibility. Tak nampak apa pun. Kita tidak ada isti'dad, kebolehan untuk nampak apa pun ketika mana datangnya ombak, taufan, ombak, kemudian datangnya angin hitam di atas. Waktu itu kita tidak akan ada kebolehan untuk melihat. Maknanya visibility kita akan jadi zero. Kalaulah kita masuk 2 meter sahaja ke dalam dasar lautan, waktu itu kita tak nampak pun tangan kita, walaupun tangan kita sendiri tak akan nampak. Ini kegelapan yang begitu sempurna sekali sehingga tangan kita sendiri pun tak nampak. Bila time high tide tadi. Maka dia kata bila aku baca Al-Quran, apa yang Quran sebut itu adalah exactly, dia kata, sebiji. Kan? Seperti mana yang Al-Quran sebut itu sebiji apa yang aku harungi ataupun yang aku experiencekan pengalaman. Maka aku fikir sudah pasti Nabi orang Islam ini sudah pasti dia pernah bersafar di dalam lautan. Mesti dia ada experience. Kalau tidak dia tak boleh sebut perkara ni. Tapi bila aku research demi research, bila aku tahqiq demi tahqiq, maka aku dapat ketahui bahawa Nabi orang Islam ni seluruh kehidupan dia tak pernah pun bersafar di dalam lautan. Maka akal aku berkata, satu orang hamba yang mana kehidupannya tak pernah lalui safar di dalam lautan, bagaimana dia boleh cerita tentang keadaan laut itu secara exact, secara tepat.
Bagaimana mungkin perkara ini? Maka dia kata maklum di sini bahawa apa yang ditulis dalam Al-Quran itu bukannya kalam Nabi itu sendiri. Yakni itu adalah kalam yang mencipta segala alam inilah yang bertakallum dengan apa yang diberitahu dalam Al-Quran. Allahu Akbar kabira. Jadi semata-mata dia research pasal tu, dia dapat ketulan Al-Quran itu, maka dia research. Kebetulan dia adalah satu orang yang mana menghabiskan separuh hidup dalam laut, maka dia faham sangat. Jadi bila baca Al-Quran, Quran sebut itu seolah-olah Nabi orang Islam itu sendiri pernah lalui perjalanan dalam lautan. Tapi bila dikaji, Nabi SAW tak ada sejarah menyebut Nabi naik kapal perjalanan yang jauh. Maka maklum di sini bahawa Al-Quran itu sudah tentu ditulis oleh satu zat yang memiliki seluruh langit dan bumi, memiliki seluruh lautan. Itu isyarat kedua tentang kebenaran Al-Quran melalui sudut sains. Isyarat yang ketiga, makin tinggi sains dia ni. Jadi saya bacalah, tuan-tuan yang faham, tuan-tuan orang mengaji sains ni mungkin boleh faham. Jadi saya baca, insya-Allah. Saya pun bukan belajar sains sangat, bolehlah sikit-sikit insya-Allah. Isyarat yang ketiga. Kita ada 15 minit lagi. Syekh kata, waktu kami student dulu, kami baca Al-Quran, Al-Quran menyebut fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami tenggelamkan dengan rumahnya ke dalam bumi. Allah Ta'ala cerita tentang Qarun, yang mana rumah Qarun itu telah ditenggelam, telah disedut oleh bumi. Telah ditulis dalam kitab-kitab bahawa harta Qarun dan rumah Qarun itu sampai hari kiamat akan disedut, akan ditenggelam bumi. Maka Syekh kata, kalaulah seorang student itu yang mana otak dia berfikir, maka dia fikir kalaulah rumah Qarun tadi ditelan bumi, maka speed dia masuk tenggelam dalam bumi itu adalah sangat perlahan. Kemudian pula bumi ini dia ada diameter dia. Diameter bumi ini adalah terhad, mahdud. Jadi bila demikian, kalaulah rumah harta karun tadi ditenggelam dalam bumi, speed dia slow, lama kelamaan dia akan keluar kan bumi ni bulat. Bila ditelan bumi, maka lama kelamaan dia akan keluar di sebelah sana. Itu kalau satu orang student dia fikir macam tu. Maka disebabkan akal kita ni adalah kecil dan kita pun tak belajar banyak, dan waktu itu kami pun baru newbie kan, baru beginner di sekolah. Akan tapi kadang-kadang datang khialan. Kami tu di sekitar bahaya kelegar. Datang khialan fikir kita, mungkin satu kali bila bumi tadi ditelan, dia akan keluar di sebelah sana. Akan tapi ditulis dalam buku-buku bahawa, ditulis dalam kitab bahawa tak pernah pun bahawa rumah tadi keluar di sebelah sana. Tapi bila kami telah sampai kelas 6, bila sampai kepada kelas 6, guru kami bagi tahu, guru kami, teacher kami mengajar kami law of Newton motion. Law of Newton motion. Bila kami belajar law of Newton motion, maka kami duduk kami kira calculation bahawa dengan speed perlahan begini, maka dengan law of motion tadi, dengan diameter bumi tadi, maka selepas beberapa tahun, dengan kelajuan yang setara itu, maka kami calculate, maka satu hari selepas beberapa tahun dia akan keluar sebelah sana. Jadi kami tak faham. Tapi kami cuba fahamkan diri kami sendiri. Walaupun kami tak faham, kami semua waktu itu budak-budak lagi. Apa kami tahu? Akan tapi bila kami masuk kelas seterusnya, satu kali, teacher kami telah mengajar kami tentang pendulum. Tuan-tuan, ni ahli sains semua ramai ni. Mengajar tentang pendulum. Dan satu hari, teacher kami
mengajar kami tentang momentum. Maka satu hari, di kelas kami ada satu question, satu soalan, yang mana teacher tadi telah bagi satu question kepada kami, yang mana kami semua takjub, hairan. Teacher telah membuat satu question, dia buat satu soalan, dia kata, cuba kamu anggap bahawa di sisi kamu ada satu machine, yang mana machine tadi boleh menembusi sehingga kepada center bumi ni. Kamu ada machine, dan machine tadi boleh menembusi sampai center bumi ni. Dan mesin tadi boleh tebuk sampai pada center bumi ni. Kemudian kamu campakkan duit 50 sen ke 20 sen ke dalam lubang yang kamu buat tadi. Maka questionnya, duit yang kamu campak tadi dalam berapa lama, berapa tempohkah bahawa duit tadi akan tembus ke sebelah sana? Itu questionnya. Itu question. Faham tak question, tuan-tuan? Bila kamu ada mesin, kamu tebuk bumi tadi sampai kepada center, kemudian kamu campakkan duit 20 sen, maka dengan speed yang dia ada, daripada speed tu kamu buat calculation, berapa lama duit tadi akan keluar di sebelah sana. Allahu Akbar. Maka Syekh kata, mula-mula kami duk fikir-fikir, maka kami mula duk kira dengan kelajuan duit 20 sen tadi, dengan kelajuan tadi, maka dengan acceleration yang ada, maka kami duk fikir bilakah dia akan keluar ke sebelah sana, dan dengan jarak perjalanan yang dia buat tadi, waktu bila akan keluar. Maka kami jawab kepada teacher tadi, dengan tempoh ini dia akan keluar di sebelah sana. Akan tapi teacher tadi, guru kami, dia kata teacher kami memberi jawapan yang menyebabkan kami semua jadi tension. Teacher kata apa? Semua jawapan kamu adalah salah. Maka kami takjub. Kami heran bahawa law of motion Newton ni, bila kami conclude, bila kami hisap, bila kami calculate, maka akhir sekali teacher telah memahamkan kami. Dia kata tengok sini, dalam bumi ini, di dalam bumi ni, dia ada center of gravity. Dalam bumi ni ada center of gravity. Jadi bila kamu campakkan duit 20 sen tadi, maka koin tadi akan ditarik ke bawah. Center of gravity, maka bila kamu campakkan duit 20 sen ke 20 sen, maka duit tadi akan ditarik ke bawah. Maka speed ditarik ke bawah tadi akan bertambah. Dan bila duit 20 sen tadi jatuh sampai kepada center, maka dia akan berhenti di center. Ini kerana disebabkan momentum, dia telah menjadi satu momentum dan dia akan berhenti di center. Maka disebabkan momentum ini, maka dia akan mula masuk ke bawah. Dia akan berterusan pergi ke bawah dan momentum dia akan bertambah. Akan tetapi selepas dia pergi jauh ke bawah, maka speed dia akan mula berkurang. Kenapa? Force ataupun pressure akan jadi terbalik. Bila pressure jadi terbalik, force dia jadi terbalik, maka dia akan ditarik ke atas kembali. Faham tak? Dia akan ditarik ke atas kembali. Dia akan tertarik, gravity tadi dia tertarik ke atas kembali. Jadi sebelum dia keluar ke belah bumi di sebelah sana, dia akan mula ditarik ke atas kembali. Dia akan mula ditarik ke atas kembali, akan tetapi kali ini dia tidak akan berhenti di center. Malah dia akan naik ke atas. Dan speed akan menjadi makin berkurang. Maka
center tadi akan mula tarik dia kepadanya. Kemudian ni jaga darah berwarna jaga. Kemudian dia akan mula bertolak. Bila naik ke atas, kemudian dia akan mula bertolak ke bawah kembali. Maka teacher berkata, dia akan menjadi seperti pendulum, bahawa duit, coins tadi, seluruh kehidupannya, dia akan berpusing-pusing di dalam bumi. Dia sama sekali tidak akan keluar di bahagian lain bumi. Maka Quran Majid telah memberitahu perkara ini 1400 tahun dulu. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Tuan-tuan faham tak? Orang mengaji sains ni, Hafiz Rashid faham tak? Sikit sebanyak. Hafiz Rashid faham? Kalau faham, komen Alhamdulillah. Siapa faham, komen Alhamdulillah. Berkenaan dengan pendulum momentum tadi. Law of gravity tadi. Law of motion Newton tadi. Siapa boleh faham? Saya tak faham. Tak faham, Alhamdulillah. Tak faham pun Alhamdulillah. Kan? Alif, Lam, Mim. Kita tak faham. Kan? Tak faham itu separuh daripada ilmu. Saya tak faham, pergi sambung ngaji sains lagi. Orang sains faham lah. Dan isyarat yang keempat, sebelum kita semayang, ada 5 minit lagi. Isyarat yang keempat, dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggunaan besi adalah sangat kurang sekali. Akan tapi hari ini, kenapa zaman Nabi tidak diasaskan sains? Sains belum ada lagi dengan tonggak yang ni, penggunaan sains masih kurang waktu itu. Kenapa waktu itu orang ramai masih belum mengetahui tentang mechanical engineering, orang ramai masih belum mengetahui tentang electrical engineering, orang ramai masih belum menggunakan tayar. Jadi penggunaan besi pada zaman dahulu sangat kurang. Akan tapi bila Quran turun, Al-Quran mengatakan wa alanna lahul hadid. yakni kami menjadikan besi bagi Daud AS, kami telah melembutkan besi untuk Daud AS. Daud AS Allah Ta'ala bagi mukjizat, kelebihan boleh melembutkan besi yang keras. Bila Allah Ta'ala turunkan cerita tentang besi, Allah Ta'ala cerita pasal besi ni, fihi ba'sun syadid, bahawa besi ni adalah satu benda yang taqah, benda yang power, yang keras. Akan tapi dalam masa yang sama, wa manafi'ul linnas, besi ini adalah satu benda yang memberi manfaat banyak bagi manusia. Jadi perkara ini telah diberitahu kepada kita 1400 tahun dulu, yang mana orang dulu pun tak faham. Kan? Zaman sahabat sangat kurang penggunaan besi mungkin, maka mereka tak faham. Tapi kita pada hari ini lebih faham tentang penggunaan besi ini dengan bersama kemajuan sains yang ada pada zaman kita ni, kita faham. Kenapa? Waktu dulu penggunaan besi sangat sedikit. Hari ini di samping dengan pembesar kemajuan sains dan teknologi, maka hari ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Allahu Akbar. Yang mana negara-negara yang mempunyai teknologi steel, teknologi besi ni, yang mana mereka ke depan dalam teknologi steel ni, mereka telah dominate seluruh dunia. Mereka telah berjaya mengatasi di seluruh dunia ni, mereka ke depan dalam perkara ini. Jadi perkara ini, maknanya hari ini manusia banyak mengambil manfaat daripada besi. Mereka cipta kapal terbang, daripada besi mereka cipta kapal, daripada besi mereka cipta banyak penggunaan untuk manusia yang mana tidak ada pada zaman dahulu. Dan orang yang paling banyak dominate tentang besi ni, negara mana, mereka lah yang terkedepan dalam negara berbanding negara-negara yang lain. Dan perkara ini telah diberitahu oleh Al-Quran 1400 tahun dahulu bahawa besi ini adalah manafi'ul linnas. Dia memberi banyak manfaat pada manusia. Dia banyak memberi manfaat pada manusia. Maka hari ini kita faham perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut isyarat ini kepada kita 1400 tahun dulu bahawa besi ini manafi'. Kamu boleh ambil manfaat daripada besi ini. Jadi kenapa kita perlu minta sedekah dengan orang lain? Kenapa kita perlu tak berusaha? Jadi kamu hanya perlu usaha dengan besi tadi. Sudah tentu kamu akan dapat manfaat daripada besi tadi. Dan daripada besi tadi banyak keperluan yang kamu boleh selesaikan daripada besi itu. Maka
semacam inilah sains, kita ketemui isyarat-isyarat sains di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Dah masuk isyak dah, alhamdulillah. Maka hari ini kita lihat hari ini 4 isyarat berkenaan dengan sains teknologi yang kita jumpa dalam Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu bukannya diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kaji sains, akan tapi banyak tempat dalam Al-Quran kalau kita kaji, kita akan jumpai isyarat-isyarat dan poin-poin tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran. Itu semuanya untuk mensabitkan, merupakan dalil tentang kehebatan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung malam lusa isyarat yang ke-5, isyarat yang ke-6. Saya sebut sini. Isyarat 6. 6 isyarat yang kita jumpai. Banyak lagi isyarat, tapi saya sebut 6 isyarat yang kita jumpai dalam Al-Quran. Isyarat sains yang ada dalam Al-Quranul Majid. Yang semua itu boleh memberi kesedaran kepada kita bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukannya kalam ciptaan manusia. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairal jazak. Kita jumpa lagi malam lusa insyaAllah. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Salli ala Sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Fa'al bina ma anta ahlu. Fa'innaka anta ahlu taqwa wal maghfirah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhammad Zamri baru masuk ya, nanti ulang lagi pengajian ni. Jazakallah. Assalamualaikum. Nazim Ghani, apa khabar? Anak dia macam mana? Allah mudahkan anak dia. Allah mudahkan segala urusan. Allah bagi syifa kamilah wa ajilah insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.